Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah, untuk hari ini Ustazah akan sambung pelajaran kita yang semalam berkaitan bersuci asas kebersihan, pelajaran yang ke-18. Okey, semalam Ustazah dah terangkan mengenai maksud, hukum taharah, jenis-jenis taharah, alat yang kita gunakan untuk bersuci iaitu daripada air, tanah dan benda kesat, batu atau benda kesat. Jadi untuk hari ini kita ulang sedikit yang semalam punya kelas dan kamu tengok kat situ gambar yang ada Ustazah sertakan dalam video ini iaitu 7 sumber air mutlak. Okey, semalam Ustazah ada sebutkan kan, tanpa ada gambar dia. Okey, hari ini kamu tengok air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji dan air embun. Okey, ada 7 sumber air di situ. Okey, kamu boleh perhatikan. Okey, dan mohon kamu fahamkan. Okey, untuk hari ini kita tengok pula jenis air. Kita nak tahu jenis-jenis air boleh digunakan untuk bersuci ataupun tidak. Okey, ada 4 jenis air. Yang pertama iaitu air mutlak. Yang kedua, air musta'mal. Yang ketiga, air musyammas. Dan yang keempat, air mutanajjis. Okey, ada 4 jenis air yang perlu kita ketahui. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu air mutlak. Apa dia air mutlak? Air mutlak ialah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Okey, ada gambar kat situ air paip. Okey, ataupun termasuklah dengan air yang kita belajar semalam yang 7 air tu. Itu adalah air yang suci dan dia boleh menyucikan. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk mandi, beruduk, membasuh anggota badan kita kalau terkena najis dan sebagainya. Air ini sifatnya macam mana? Air yang belum digunakan untuk bersuci. Kita belum gunakan lagi untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan tidak boleh berubah bau, warna atau rasa disebabkan sesuatu. Okay, air itu tidak ada campuran-campuran daripada bau-bau yang lain. Warna dia mungkin berubah atau kita boleh merasakan air itu kurang sesuai untuk digunakan, mungkin dah terkena najis. Jadi air itu mungkin ada rasa yang tidak sempurna. Itu dia air mutlak. Okey, minta pelajar boleh faham apa dia air mutlak. Okey, yang kedua, air mustakmal. Okey, kamu tengok gambar kat situ, gambar orang ambil air sembahyang. Okey, kalau kita ambil sembahyang, kita andai kata kita ambil sembahyang, kita tadah air yang kita ambil uduk tu di dalam baldi ataupun sebagainya. Apa dia maksud? Air mustakmal, air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kita dah ambil air sembahyang, kita tadah air itu boleh digunakan untuk perkara selain mengangkat hadas atau bersuci. Minum, basuh kereta, untuk kamu siram pokok, masak dan sebagainya boleh. Tetapi untuk kita mengangkat hadas ataupun untuk kita bersuci tidak boleh. Sebab itu air yang telah digunakan. Untuk mandi wajib ke, untuk kita ambil air sembahyang lagi ke, untuk bercebok tidak boleh. Sifatnya telah digunakan untuk bersuci. Bersuci kat situ mungkin kita dah ambil air sembahyang. Kita dah bersihkan muka, tangan dan sebagainya, kita guna balik. Tidak boleh. Itu nama dia air mustakmal. Yang ketiga, air musyammas. Okey. Boleh lihat dekat situ gambar air yang diletakkan di dalam bekas logam. Okey, maksud dia air yang suci disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak. Okey, kamu letak air dalam baldi, kalau baldi plastik tak termasuk ini baldi logam. Dan air itu terdedah di tengah panas dan air itu panas, makruh digunakan ketika masih panas. Sifat dia terdedah kepada cahaya matahari, terutamanya di negara-negara yang iklim dia terlalu panas. Itu dia nama dia air musyammas. Boleh digunakan tapi makruh kalau air itu masih panas. Air yang keempat iaitu air mutanajjis.
Okey, perhatikan dekat gambar tu adalah air di dalam kolah. Okey, kolah ni biasanya ada di tepi bahagian masjid ataupun surau yang airnya ditadah. Maksud dia apa air mutanajis? Air yang suci dimasuki atau terkena najis. Tidak sah bersuci dan tidak boleh diminum. Air yang kita tadah ataupun air yang ada berhampiran di tempat ambil air sembahyang di masjid ataupun surau yang dimasuki najis. Sama ada najis tu mungkin pada fikiran kamu tahi ataupun mungkin ada bangkai-bangkai binatang yang mati masuk ke dalam bekas tersebut. Tidak sah bersuci dan tidak boleh diminum. Sifat dia macam mana? Air tidak mengalir yang berubah warna, bau dan rasa walaupun melebihi 2 kolah apabila dimasuki najis. Air itu tidak mengalir, maksudnya dia bertakung ataupun dia ditadah di dalam kolah, di mana walaupun kolah itu melebihi 2 kolah, setelah dimasuki najis, tidak boleh digunakan. Nama dia air mutanajis. Okey, kadar 2 kolah tu kamu boleh lihat dekat bawah tu. Kadar 2 kolah agak-agak dalam 192 hingga 270 liter air. Okey, kalau ikutkan tin minyak tanah dalam 9 hingga 13 tin lah. Okey, banyak juga tu. Jadi bila air tersebut telah dimasuki najis, tidak boleh digunakan sebab air itu dinamakan air mutanajis. Jumlah tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa apabila dimasuki najis. Kita tengok mungkin air itu dah berubah warna dia. Kalau sebelum ni jernih, kita tengok air itu dah keruh ataupun berwarna gelap. Dan bila kita pegang air itu mungkin agak berlendir dan sebagainya. Jadi air itu nama dia air mutanajis. Contoh air yang berubah warna. Okey, kalau kamu tengok air mungkin jernih. Yang dikatakan berubah warna, dia bertukar menjadi coklat. Okey, air dekat cawan tu dah berubah warna. Itu air teh. Berubah bau. Okey, mungkin bau dia air tak ada bau, tapi bila kita tengok air tu dah mempunyai bau serbuk pencuci dan sebagainya. Berubah rasa kat situ contoh dia diletakkan gula di dalam air. Mungkin air tu dah manis. Okey, itu dia air yang bercampur dengan sesuatu bahan ataupun kita panggil juga air ini air muqayyad. Okay, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 103 kat situ ada ceritakan air muqayyad ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Itu dia nama air muqayyad. Okey, untuk hari ini itu sahaja 4 jenis air tugasan kamu. Okey, tugasan kamu untuk hari ini sikit sahaja. Kamu lukis ataupun buat secara lukisan simple sahaja 7 sumber air mutlak. Air hujan, air mata air, air sungai kan. Okey, ada 7 kat situ. Kamu lukislah air hujan tu macam mana bentuk dia. Air mata air. Seandainya kamu rajin ataupun kamu ni teliti sikit nak cari dekat internet, nak Google, cari gambar air hujan, air mata air, dibenarkan. Ataupun mungkin kamu cari dekat surat khabar, dekat majalah-majalah lama, ada gambar-gambar air ni, boleh kamu tampal dalam buku nota. Okay, itu sahaja untuk tugasan air hari ini. Jenis air tu insya-Allah esok kita sambung. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.